الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, As'alullah Ta'ala an yataqabbala minna a'malana as-salihah wa yudima alaina hadhihi an-ni'mah wa hiya ni'matul ibadah. Kita mohon moga Allah terima segala amal salih kita insya-Allah dan mengekalkan ke atas kita nikmat yang sangat besar ini, iaitu nikmat dapat melaksanakan ibadah. Tuan dan puan dirahmati Allah, hari ini kita simpulkan bab akidah yang telah kita baca sebelum ni, beberapa minggu pertemuan kita, bermula daripada sebab kita diwujudkan oleh Allah, kemudian bicara tentang syariat atau apa yang Allah turunkan ke atas kita, dinamakan sebagai Islam yang bersifat sebagai mu'tadil, wasati, Islam yang berada atas jalan yang sangat seimbang, tidak melampau pada melakukan dan tidak bermudah-mudah pada meninggalkan. Kita juga telah bicara tentang hakikat tauhid dan apa yang menjadikan tauhid itu pada jiwa seorang hamba Allah suatu yang membuka di hadapan dia jalan-jalan kebaikan yang lain. Dengan kekuatan akidah, kepercayaan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia insan yang tak lagi bersifat berputus asa dengan ujian yang menimpa, bersifat mensyukuri segala yang diberikan, bersifat menyerah setelah dia berusaha, bersifat bersungguh-sungguh untuk menggapai apa yang dia yakin daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bicara juga tentang surah Al-Asr pada pertemuan yang lalu, di mana surah yang pendek ini padanya terdapat pahaman tauhid akidah yang cukup luas, menggariskan kepada kita cara hidup yang menguntungkan. Allah menegaskan bahawa masa adalah umur kita, berlalunya masa, berlalulah umur, dan umur itu tak boleh disia-siakan. Umur adalah modal kita. Di mana kita ada duit yang banyak, dia adalah modal untuk kita terus menjana keuntungan. Maka jika disalahguna akan rugi, habis, boleh jadi muflis, pokai, tak ada apa. Namun bila diatur dengan baik, diurus dengan elok, modal kita itu boleh berkembang dan penghujungnya kita mendapat ulangan hasil yang begitu banyak. Tuan dan puan dirahmati Allah, maka khulasatul qaul, konklusi kepada apa yang kita bicarakan tentang tauhid ialah Allahu Jalla Jalaluhu
wajibul wujud. Allah yang maha agung itu bersifat wajib ada. Siapa saja yang menolak kewujudan Tuhan, itu adalah kebodohan. Ini ramai orang yang menganut fahaman tidak bertuhan, tidak beragama, ateis. Dia kata semua ni tabi'i, semua yang ada adalah mengikut undang-undang semula jadi. Bertembung jantan betina, lahir membiaklah. Bertembung laki perempuan, lahirlah manusia. Ini pada pahaman orang yang menolak konsep ketuhanan. Bukannya payah pun nak mematahkan hujah mereka, tetapi orang yang tak mau ni ceritalah sedap mana pun makanan tu, dia tetap tak mau. Kita abang ni durian ni sedap ni musang king lah, king kong lah, semua kita boleh cerita kat dia, tapi dia jenis tak makan durian. Nampak macam mana? Maka dia hanya perlu membuka hatinya untuk menerima konsep ketuhanan. Sahibul asma'il husna, pemilik kepada nama-nama dan sifat-sifat yang sangat indah. Allah tidak memiliki nama-nama yang indah semata-mata, tetapi nama-nama Allah yang indah itu adalah sifatnya yang jelas dan nyata. Tidak seperti kita manusia. Kita boleh namakan diri kita dengan pelbagai nama, tapi nama itu tak mewakili kita sepenuhnya. Tak mewakili kita sepenuhnya. Kalau kita namakan diri kita gagah, kita lemah, hanya nama gagah. Kita namakan diri kita contoh kaya, kekayaan kita hanya sedikit, kita miskin sebenarnya. Kita namakan diri kita baik, ya, nak ambil makna baik itu hasan contohnya, tapi tidaklah kita mampu menggarap ke semua kebaikan. Maknanya yang kita namakan diri kita, kita mengharapkan tafaul kita, optimis kita, moga-moga nama itu memberi kesan kepada kita, di mana Nabi suruh pilih nama yang baik untuk anak-anak, kerana al-ismu 'alal musamma, nama tu boleh mencorak kehidupan seseorang yang dinamakan dengan nama tersebut. Namun itu bukan hakikat yang 100%. Allah bila bersifat dengan Al-Qahhar, gagah, memang gagah. Bila bersifat dengan Al-Latif, lemah lembut sungguh. Dan payah untuk makhluk menghimpunkan antara sifat-sifat yang bertentangan. Gagah, tegas, kuat, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Ni nama-nama yang menunjukkan bahasa kita lah, bukanlah milik Allah. Bahasa kita kekerasan, ketegasan. Pada masa yang sama Allah bersifat Ar-Rauf, Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama-nama yang lembut, mengasihi, mengambil berat terhadap hamba. Kita tak boleh impun. Kalau jenis perangai tu perangai lah. Jenis lembut tak erti marah siapa macam tu, tak erti marah. Nak marah tu sekali dua, lagu tu gitu. Tapi Allah boleh gabung kesemuanya, dan kesemuanya berlaku pada cara yang terbaik. Wahidun ahad, Allah itu satu, tunggal, fi zatihi, pada zatnya, wa fi af'alihi, pada perbuatan Allah. Yakni tak ada siapa pun boleh meniru perbuatan Allah dalam mencipta, dalam mengatur, dalam mengurus. Kita waktu kita kemarau, panas kering kontang, kita boleh buat apa untuk dapat air?
Kita boleh tembak apa orang panggil apa, pembenihan awan, boleh tembak je lah. Kita boleh takung je lah. Tembak pun tak apa turun ayat, takung pun tak bertakung ayat. Akhir sekali kita angkat tangan doa istisqa, ya Rabb aghithna ya Rabb, anzil alaina ghaithan mughitha ya Rabb, turunkan ke atas kami hujan ya Allah. Akhirnya itu kemampuan kita. Pada saat ayat turun, siapa boleh tahan? Siapa boleh tahan? Ni sahabat-sahabat kita sedang diuji di sebelah pantai timur sana, Kelantan, Terengganu, Pahang masih bergelut. Ayat tu naik dah semalam, ratusan sudah dipindahkan, sudah ada 4 kematian di Kelantan korban banjir. Siapa kita untuk tahan? Ya, mungkin ada campur tangan kita menyebabkan kerosakan di atas muka bumi itu, seperti mana Allah sebut. Ya, kita boleh kata takdir Allah, tapi jangan tolak kerakusan kita dalam mengurus harta benda milik Allah. Teguran daripada Allah. Pada masa yang sama, Allah minta kita berubah. Jadilah kepada yang lebih baik. Jangan hanya pandai mengurus banjir, tapi tak pandai mengurus hubungan dengan Allah. Kalau kita boleh selesaikan balik segala kerosakan akibat banjir, tapi maksiat tu ada lagi, duk nak menyanyi lagi, duk nak buat anugerah lagu tu lagu ni. Bab ibadah kita bagi ketat ni, balik umrah cukup dahsyatnya ligan. Buh gelang lah, buh anu, buh ni. Yang balik konsert, yang balik stadium, yang balik pawagam, pergi umrah pun kena buat penjarakan. Bukan tak buat. Habis yang duk buat anugerah apa semua baru ni, tengah-tengah duk buat anugerah apa, drama lah apa semua, menari menyanyi hang aku banjir. Macam mana mereka ni? Kita tak mengurus hubungan kita dengan Allah bagi elok. Bolehlah kita buat keluar berjuta, beratus juta ringgit, kita rancang semula, buat tebatan banjir, korek buat takungan untuk lebihan hujan. Tapi kalau tak urus hubungan dengan Allah dengan baik, sia-sia. Sia-sia. Nak lari mana kalau Allah ulang banjir seperti mana zaman Nabi Nuh? Bila orang tanya betul ke banjir tenggelam semua zaman tu atau tempat tu saja? Para ulama tafsir kata bila Nabi Nuh tengok anak dia duduk berenang, dia panggil, qala ya bunayyarkam ma'ana, anakku mailah naik dengan kami ni, janganlah tergolong di kalangan orang-orang yang syirik, ingkar, kufur. Anak dia kata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak perlu, aku akan pergi ke mana? Ila jabalin. Tengok, Allah nak bagi tahu kita jabal dalam bahasa Arab dibawa mai dalam perkataan nakirah. Nakirah ni umum, tak ada alif lam, tak mudhaf, tak disandarkan. Kalau sandak, saya nak pi Gunung Jerai tu, sandak kepada Jerai, Gunung Jerai. Nak naik tu Gunung Baling, tak apa. Saya akan pergi ke mana-mana bukit yang boleh selamatkan saya daripada banjir. Apa jawapan Allah? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Hari ini tak ada apa pun boleh selamatkan
sesiapa pun daripada ketentuan Allah. Bukit ke, kayu balak hanyut ke yang boleh terapung, ada bot lain ke main, tak ada. La digunakan, la ni linafil jins, menafikan semua jenis yang boleh menyelamatkan. Maknanya ada darat tak waktu tu? Tak ada darat. Kalau kata gunung paling tinggi waktu tu dah wujud, Gunung Everest pun tenggelam. Waktu tu nak pergi mana? Kita hanya pergi kepada Allah. Itu Allah nak kita renung apa yang Allah putuskan. Kerakusan dan kejahatan tangan manusia kena sekat. Gondol hutan duk tebang apa semua, ribuan kayu hanyut. Dia pun kata ni sampah sarak. Saya pun tak tahulah sampah sarak mana mai. Senang saja kalau kita salah likan sampai lumat. Jangan lubang cacing, lubang lagi halus, lubang sekenet pun lepas ligan. Kalau kita ini kayu balak beribu-ribu, kata ni sampah sarak, kayu-kayu yang dihanyutkan daripada hutan. Nak main mana banyak-banyak tu? Apa nak mohong, apa boleh mohong lah, sila. Nak pergi mana? Anduk rasuah terlepas, nak pergi mana? Sat je hidup. Lepas tu belum mati tu tahuan lah. Ya Rabb, Allahumma afina wa'afanna. Wa fi sifatih, dan Allah itu tunggal pada sifatnya. Tak ada siapa pun yang boleh menyamai sifat Allah, walau pada satu juzuk yang sangat kecil. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Rabbul alamin, pentadbir, pengurus, penentu ke atas seluruh alam ini. Maka siapa yang rasa dia ada kekuasaan dan kekuatan, dia boleh menyuruh dan melarang, dia boleh bagi arahan ataupun cegahan, itu tak kemana-mana dia. Datangkanlah contoh siapa yang pernah hidup dan paling kuat, kesemuanya telah mati. Sebutlah siapa. Berapa ribu tahun dia pernah hidup, berapa besar angkatan tentera dia, berapa hebat teknologi senjata dia, berapa kuat ekonomi dan kekayaan negara dia, semua mati. Semua mati. Tak ada apa yang kekal. La ilaha illahu la yudraku bil hawas. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, tak boleh ditanggapi dengan panca indera kita. Langsung kita tak boleh merasai akan hakikat zat Allah yang sebenar itu. Bahkan Allah tak tuntut kita untuk kaji dan cari. Cari tak tangan aku macam mana? Tak. Cari tak aku ni wajah macam mana? Tak. Allah tak pernah suruh. Sia-sia siapa yang duk bertengkar bab tu. Yang Allah suruh kita cari redha Dia, pengampunan Dia, berkat dan rahmat daripada Allah. Baik itu bicaralah tentang apa yang boleh menurunkan rahmat Allah. Tak payahlah nak berkelahi hal-hal tajsim, memberi anggota kepada Allah begitu dan begini. Kalaupun ada ayat-ayat yang mengisyaratkan, ia hanyalah sebagai ujian untuk kita bagaimana mengurus ujian itu. Nak berdiam diri dan terima ataupun kita nak berkelahi. Kononnya kita pandai untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Fawqa kulli syai'in wa laysa fawqahu syai'. Allah itu mengatasi segala-gala dan tidak ada di atas Allah itu suatu apa pun. Tak ada. Semuanya berada di bawah Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
tak ada seumpamanya sesuatu. Dialah yang maha mendengar, dan pendengaran Allah tidak pernah luput daripada sesuatu apapun. Hingga Allah mendengar derapan tapak kaki semut yang berjalan di tengah malam yang gelap, di dalam lubang dia yang paling dalam yang gelap. Allah dengar bunyi tapak kaki semut itu, seperti yang Nabi sebut. Kita ni kadang-kadang sampai satu tahap orang panggil 3 kali pun tak dengar. Itu dah berasa hebat. Orang cakap lain, kita faham kot lain. Itu kita. Tapi Allah sangat mendengar. Hang bisiklah duduk dalam bilik mesyuarat, hang bersembang hangpa 5 orang, tak ada siapa tahu. Silakan buatlah perancangan untuk merosakkan manusia pada segi akidah, pada segi akhlak, pada segi ekonomi. Rancanglah sembunyi-sembunyi. Silakan, Allah mendengar. Al-Basir, Allah melihat. Tidak ada sekatan atas penglihatan Allah. Dan Allah melihat apa yang disembunyikan oleh hati. Allah tahu. Ya Rabb, tak boleh lari. Laisa bijismin wala suratin wala mahdudin. Allah tidak berjisim, tidak bergambar, maknanya tak ada rupa. Dan tidak ada la mahdud, tak ada had. Nak kata Allah besar mana, takat tu kot, takat masjid ni kot, takat dah, tidak ada had. Dan tidak ada juzuk, mutaba'id wala mutajazzi, wala mutanahin wala mutalawwin. Allah tak ada penghujungnya, Allah tidak berwarna. Kita ni boleh, ni sawo matang, ni putih, ni gelap sikit, ni gelap sungguh. Tu kita. Tapi Allah tidak ada warna. Wa huwa munazzahun 'aniz zamani wal makan. Allah itu terlepas daripada terikat dengan masa dan tempat. Kira-kira bila kita kata Allah tak ada permulaan, tak payah fikir. Fikir tak sampai. No. Tak ada permulaan. Bila dia mula? Tak ada. Sebelum tu, tak ada sebelum tu. Allah wujud dari asal. Lepas tu tak ada apa itu. Tak usah fikir. Kerana fikiran kita tak boleh jangkau. Fikiran kita lemah. Ada had. Nah. Dan kaedah yang para ulama letak sangat simple untuk kita menyifatkan Allah itu bagaimana? Kullu ma khatara bi balik wallahu fallahu khilafu dhalik. Apa yang terlintas dalam hati kamu tentang Allah, Allah itu menyalahi perkara yang kamu fikirkan. Apa saja kalau seorang tu duduk sambil renung, sambil termenung, sambil duduk fikir, Allah ni macam tu kot, macam ni kot, macam tu kot, macam, langsung tak akan menyamai hakikat Allah yang sebenar. Alima ma kana wa ma yakun wa ma sayakun. Allah tahu apa yang dah berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku. Kita hanya merancang esok nak buat apa, syagi nak pergi mana. Tapi Allah dah tahu dah. Dah tahu dah lagi nak jadi apa. Maka kita hanya kena berdoa, bersangka baik dengan Allah. Moga Allah beri yang terbaik dalam urusan hidup kita. Moga Allah mudahkan segala urusan kita. Itu tugas kita, berdoa. Dan Allah berhak sama ada menerima doa kita atau menahannya sebentar, untuk diberikan dengan balasan yang lebih baik di akhirat kelak. Wa alima ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Dan Allah tahu apa yang belum berlaku, macam mana secara detail, semua lengkap. Kita nak buat report
atas sesuatu, kena bagi dia berlaku dulu. Tu pun report tak kemas, tak betul. Kalau habuan kita dalam report kita tu kita tambah bagi untung kita. Kalau nak bagi rugi orang, kita report bagi nampak buruk orang, lagu tu lah. Tapi Allah tahu detail, tak ada buat apa lagi, sudah ada. Ya Rabb. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ammal insan, adapun kita manusia ni, tadi Allah, dan bukan takat tu je Allah kita bicarakan, lebih lagi. Bukan takat tu saja. Ya, bicara tentang Allah sangat luas. Cukup kadar kita menyebut yang penting-penting. Ammal insan, maka adapun kita ni manusia, fahuwal makhluqud dha'if, kita ni makhluk yang sangat lemah. Ini pertama sekali, kena sedap. Berapa banyak ayat Quran yang Allah peringat kita, kita ni dicipta daripada ayat. Inna khalaqnal insana min nutfah, kami jadikan manusia daripada ayat. Amsyaj, yang bergabung antara lelaki dan perempuan. Kalau nak peringat kita bukan asal daripada besi, ketui batu ke, kayu balak besar-besar, ada ayat, titisan air sahaja. Remeh sangat, lemah sangat. Lepas tu bila keluar besar, waktu keluar kecil itu apa pun tak boleh buat. Nyamuk gigit pun tak boleh buat apa waktu kecil. Tak tahu pun tu nyamuk ke apa. Orang nak kena jaga. Lapak riau, orang main bagi susu, main bagi makanan, tak boleh buat apa. Bila besar nak sombong, bila besar nak rakus, tak mau tunduk kepada Allah. Allah suruh solat, tak mau. Allah suruh tutup aurat, tak mau. Allah suruh ada kuasa buat bagi elok, tak mau. Aku nak ikut cara aku. Nak pergi mana? Nahnu du'afa, kita ni lemah. Alladhi yaftaqir ila rabbih, yang manusia ini sifat dia sentiasa berhajat kepada Allah, kepada Tuhan. Fi kulli syai', pada setiap perkara. Baik itu dalam sesatnya agama lain, mereka mencipta konsep bertuhan pada pandangan akal mereka. Kerana siapa pun dia tak boleh terlepas daripada nak duduk di bawah satu kuasa yang lebih. Semua mempercayai hakikat wujudnya satu kuasa yang tidak terbatas. Tapi malangnya tak sampai dengan cara yang betul. Itu je. Nak bertuhan dia, tapi fikir Tuhan cara dia. Ni masalah. Semua berhajat. Orang tanya pasal apa main semayang di tokong, di kuil, pasal apa? Dia tunjuk lagu tu. Ada sesuatu hajat dia yang tak tercapai dengan fizikal dia, dengan usaha zahir dia. Kena minta campur tangan kuasa yang tidak terbatas. Maka alangkah untungnya kita bila memahami hakikat agama dan bertuhan yang sebenar. Kita ada Allah, maka kita datang cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajismuhu muftaqirun ila at-ta'ami wasyarabi hatta yabqa. Tambah kali yang ni. Tubuh badan kita berhajat kepada makan dan minum, sehinggalah tubuh badan kita boleh kekal hidup. Bukan kekal selamanya, boleh berjalan baik. Ni kalau kita kuliah sampai pukul 12, kuliah subuh, perasaan terak habis dah. Keluar pukul 12 pergi market, tak ada apa, tinggal bulu ayam je. Tu lemahnya kita.
Itu kena berhenti awal 7.30 cukup berhenti. Carilah kutia goreng, gabiung goreng. Sebab apa? Perlu untuk kita tu. Wa qalbuhu muftaqirun ila dzikr, dan hati manusia perlu kepada zikir. Hatta yahya, supaya hati manusia hidup. Kalau duk lalai dengan muzik, dengan seronok, dengan benda lara, manusia itu mati walau dia masih berjalan. Mati dia. Dia tak nampak jalan ke masjid, dia tak nampak jalan ibadah, dia tak nampak akhlak, kerana dia telah mati. Wa aqluhu muftaqirun ilal ilmi hatta yarqa, dan akal manusia berhajat kepada ilmu sehingga dia naik kedudukan dia. Dia tak jadi seperti binatang, dia tak jadi seperti orang yang hilang pertimbangan, dia tak jadi seperti orang yang rakus dengan hawa nafsu. 3 benda ni. Badan perlu kepada makan minum halal tentunya. Hati perlu kepada zikrullah, dan juga akal kita perlu kepada ilmu. InsyaAllah yang ni akan kita bicarakan lanjut, khususnya berkenaan dengan tajuk baru yang akan kita masuk, zikrullah ta'ala. Mengingati Allah itu apa? Sehingga Allah sebut dalam Quran sampai 300 ayat lebih pada menyatakan tentang zikir. Zikrullah sangat penting untuk kita sentiasa mengingati Allah, menyebut-nyebut dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.